Didik TV KPM. Okey Sean, hari ini kita akan belajar tentang mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Okey. Tetapi sebelum itu, kita kena fahamkan konsep perpuluhan. Baik, kita tengok kalau ada pada papan putih di depan tu. Ya. Baik, kalau lihat pada papan putih di depan tu adalah 2.37, 2.37 dan 2.37. Ada 3 kad. Ya. Sekarang ni macam mana? Kita kena tanya pada murid-murid yang mengikuti siaran kita. Baik, kita minta Uzair. Baik Uzair, macam mana kita nak dapatkan jawapan bagi 2.37 tersebut dalam jumlah keseluruhan? Uzair. Okey, Uzair, silakan. Saya akan menambahkan ketiga-tiga kad nombor tersebut. Okey, bagus Uzair. Kita akan menambahkan ketiga-tiga kad nombor tersebut dan kita akan mendapatkan hasilnya. Dan ada satu lagi kaedah, Sean, dan semua murid yang ada bersama dengan cikgu, kita akan membina ataupun mendapatkan jumlah keseluruhan itu melalui proses mendarab. Iaitu 2.37 kita darabkan dengan 3 dan kita akan dapat hasilnya. Okey, Maksudnya sekarang ni dalam konsep mendarab ialah operasi tambah berulang. Okey. Itu kalau kita nak tahu tentang konsep mendarab. Ya. Dan hari ini Sean, kita akan masuk tentang darab perpuluhan dengan perpuluhan. Baik, kita tengok kepada soalan yang berikutnya. Okey, 4.35 ada 4. Kita nak tengok seterusnya. Ya. Baik, kalau kita nak dapatkan maklumat daripada Damia. Okey, Damia, macam manalah kita nak selesaikan 4.35 kalau kita nak dapatkan jumlah keseluruhan Damia? 4.35 darab 4 jadinya 17.4. Betul. 4.35 darabkan dengan 4. Kita akan dapat jawapannya 17.4. Baik, ini adalah konsep mendarab. Sekarang kita akan masuk kepada kaedah mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Sebenarnya Sean, kita ada 3 kaedah. Okey. Jadi saya akan ajarkan ketiga-tiga kaedah dan kita akan minta supaya murid faham dan kuasai ketiga-tiga kaedah tersebut dan mereka akan pilih yang mana yang terbaik. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Ya. Baik. Yang pertama, kita akan menggunakan petak 100. Baik, petak 100 yang kita lukis tadi, yang kita warnakan tadi, itu petak 100. Okey. Baik, kalau sifar perpuluhan 3 didarabkan dengan sifar perpuluhan 3. Baik, dalam bentuk petak 100, kita akan warnakan sifar perpuluhan 3 di sini maksudnya Sean, adalah 30 kotak per dengan 100. Ya. Baik. Okey. Jadi sifar perpuluhan 3 didarabkan dengan sifar perpuluhan 4. Jadi ada 40 kotak yang diwarnakan. Ya. Baik, macam mana kita nak dapatkan hasilnya? Menggunakan kotak. Okey. Okey. Baik. Jadi kita akan dapatkan jawapan dengan cara menindihkan kedua-dua kotak ni ataupun kedua-dua petak 100 ini. Baik, kita akan tindihkan dan jawapannya adalah pada bahagian yang bertindih ini. Baik. Okey. Kalau kita kira di sini Sean, kita akan ada 12 kotak. Ya. Jadi 12 kotak ini membawa maksud 12 per 100. 12 per 100 dalam perpuluhan adalah sifar perpuluhan 12. Menarik kan? Cikgu. Jadi kita boleh dapatkan jawapan melalui kaedah menggunakan petak 100. Baik. Okey, itu cara yang pertama. Kita lihat cara yang kedua, iaitu menukarkan kepada bentuk pecahan. Okey. Baik, kalau kita menukarkan kepada bentuk pecahan, macam mana cara kita nak tukarkan? Yang ni kita kena tahu pula bagaimana untuk menukarkan perpuluhan kepada pecahan, Sean. Ya. Baik, kita kena tanyalah rakan-rakan ataupun murid-murid yang ada di rumah dan juga di dalam talian. Baik, kita nak tanya Amanda lah. Okey Amanda, kalau sifar perpuluhan 3, bagaimana kita nak tukarkan kepada bentuk pecahan Amanda? Sifar perpuluhan 3 jika ditukarkan kepada bentuk pecahan, ia akan menjadi 3/10. 3/10. Tahniah Amanda. Baik, betul. Okey. Sifar perpuluhan 3, bagaimana? Kalau murid-murid di rumah tanya, macam mana cikgu? Sifar perpuluhan 3 ditukarkan kepada pecahan. Baik, mudah je caranya. Kita lihat kepada angka selepas titik perpuluhan. Ya. Kalau ada satu digit, bermaksud di bawahnya ada satu sifar. Okey. Okey, jadi kita akan dapat satu sifar di sini, jadi bermaksud 3/10. Okey. Baik, kita akan darabkan dengan, kalau sifar perpuluhan 4 bersamaan dengan 4/10. Jadi kita akan darab terus. Okey. 3 darabkan dengan 4 sama dengan 12, 10 darab dengan 10, jawapannya 100. Tapi jawapan ini dalam bentuk pecahan. Jadi kita punya jawapan perlu ditukarkan kepada perpuluhan. Baik, bagaimana kita nak tukarkan kepada bentuk perpuluhan?
lihat pula ada berapa sifar? Ada 2 sifar. Jadi kalau 2 sifar, kita kena gerakkan 2 kali ke sebelah kiri. Okey. Cikgu ulang, 2 kali ke sebelah kiri. Jadi bila kita gerakkan 2 kali ke sebelah kiri, kita akan dapat jawapan sifar perpuluhan 12. Jawapan sama dengan yang kita gunakan petak 100 tadi. Ya, betul. Betul ya? Ya. Okey, jadi yang ini adalah cara yang kedua. Baik. Baik, kita tengok contoh ataupun cara yang kedua bagi soalan yang lain pula. 1.25. Okey, 1.25 darab dengan 2.3. Baik, kita nak tanya Is pula lah. Is, sedia Is? Ya. Baik, 1.25 Is, macam mana kita nak tukarkan kepada pecahan? 1.25 ditukarkan kepada bentuk pecahan per 100 akan menjadi 125 per 100. Bagus, 125 per 100. Macam tadi Sean, macam mana cara dia? Kita lihat je selepas titik perpuluhan ada berapa digit. Kalau ada 2 digit, bermaksud di bawahnya ada 2 sifar. Baik. Okey. Jadi kalau 1.25 dia akan jadi 125 per 100. Okey. Okey, jadi kita kena buanglah titik perpuluhan tu, kita akan dapat menukarkan perpuluhan kepada pecahan dengan cara melihat nombor, melihat digit dan seterusnya kita tulis dalam bentuk pecahan. Baik. Baik, seterusnya didarabkan dengan 2.3. 2.3 ada 1 digit. Ini bermaksud ada berapa? Ada 1 sifar. Okey. Okey, jadi kita akan dapat 23 per 10. Ya. Boleh nampak tak perbezaan dia? Di sini ada 2 digit, bermaksud ada 2 sifar. 1 digit ada 1 sifar. Okey, jelas. Jadi, selepas kita dapat dalam bentuk pecahan ini, Sean, kita akan darabkan terus dan kita akan dapat jawapan dia 2,875 per dengan 100 darab 10, jawapannya 1,000. Ya. Okey. Baik. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Yang ini dalam bentuk pecahan. Ya, Guru. Jadi, macam mana Sean? Kita kena ikut berapa bilangan? Ada 3 sifar. Ada 3. Bermaksud kita kena gerakkan berapa kali? 3 kali. Yes. Ke kiri. Baik, ke kiri. Bagus, Sean. Baik. Kita akan gerakkan 3 kali ke kiri dan hasilnya kita akan dapat 2.875. Cikgu, saya nak tanya, yang ni ada 3 tempat perpuluhan, Cikgu? Ya, betul. Contoh kalau kita ada 5 tempat perpuluhan, macam mana tulis jawapannya, Bagus. Cikgu? Soalan yang sangat bagus. Ah. Kalau ada 5 digit ataupun 5 tempat perpuluhan, macam mana kita nak dapatkan jawapan? Kalau kita ikut kepada silibus yang ditetapkan dalam tahun 6, kita cuma sehingga 3 tempat perpuluhan. Jadi kalau dapat sehingga 5 tempat perpuluhan, jadi kita kena bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, Cikgu. Baik. Jelas ya untuk murid-murid di dalam talian dan juga dalam di rumah ya, di rumah. Jadi kita selesai untuk cara yang kedua. Kita pergi kepada cara yang ketiga. Baik, cara yang ketiga adalah mengira dalam bentuk lazim. 1.25 darab dengan 2.3. Macam mana kita nak selesaikan? Kita selesaikan menggunakan bentuk lazim. 1.25 darab dengan 2.3. Okey. Baik, untuk kaedah ini, kaedah yang ketiga ini, apabila kita mendarab melibatkan perpuluhan, kita abaikan dulu titik perpuluhan. Okey. Kemudian kita darab, anggap seperti kita darab dalam bentuk nombor bulat. Okey. 125 darab dengan 23. Jadi kita darab dengan 3. 125 darab 3 kita akan dapat 375. Ya. Kemudian kita darabkan dengan angka 2 di sini, kita letakkan sifar. Kemudian kita darabkan, kita akan dapat 25 sifar-sifar. Cikgu, saya ada lagi satu soalan, Cikgu. Bagus. Kenapa kita kena letak sifar dekat sana, Cikgu? Bagus, soalan yang sangat bagus. Abang Syom tanya kenapa kita letakkan sifar di sini. Baik. Kalau kita buang titik perpuluhan ini adalah menunjukkan 23. Ya. Baik, sebutannya adalah 20 dan 3. Ini bermaksud bila kita mendarabkan dengan 3, jawapannya 375. Dan apabila kita mendarabkan dengan 20, Okey. jadi 125 darabkan dengan 20, jawapannya adalah 2,500. Okey, jadi kita perlu mendarab dengan 20, sebab itu kita letakkan sifar di depannya. Okey, faham Syah? Faham. Harapnya murid di dalam talian dan di rumah faham kenapa kita letakkan sifar di situ. Baik, seterusnya kita tambahkan dan kita akan dapat 2,875. Kemudian, macam mana nak letak titik perpuluhan? Persoalan utama akan berlega dalam fikiran murid. Macam mana nak letakkan perpuluhan? Senang saja. Kita tengok di sini ada 2 tempat perpuluhan. Ya. Dua digit selepas titik perpuluhan bermaksud 2 tempat perpuluhan. Baik, ada 2 tempat perpuluhan. Di sini ada 1 tempat perpuluhan. Berapa jumlahnya?
Oh, ada 3 ya? 3. Jadi bermaksud kita gerakkan 3 kali. Oh. Jadi kita akan dapat jawapannya 2.875. Okey Ego. Sekarang saya faham lah Ego. Faham. Okey. Baik, itu adalah kaedah ataupun 3 cara yang perlu kita dapatkan jawapan melalui proses mendarab. Ya. Okey. Okey, Sean. Baik. Jadi kita nak pergi kepada soalan. Oh, Mungkin kita boleh pergi pada soalan sebab kita nak cuba ataupun nak tanya murid-murid adakah mereka faham dengan kaedah yang saya tunjukkan tadi. Baik. Boleh dah sedia murid-murid di rumah dan juga di dalam talian? Dah sedia atau belum? Ya. Sudah, dah sedia. Okey. Baik, kita akan bagi soalan untuk melihat bagaimanakah mereka menjawab melalui 3 cara tadi. Pilih cara yang terbaik. Pilih cara yang terbaik ataupun terpantas. Okey. Baik, ingat tu dalam matematik pilih cara yang terpantas dan juga yang terbaik supaya tidak membebankan ataupun mengelakkan kita daripada buang masa. Okey. Baik, soalan yang pertama. 0.6 darab dengan 0.39. Okey, kita kena bagi masa sikit Sean sebab ini memerlukan pengiraan sikit. Maknanya yang ni sebenarnya Ego kita boleh pilih antara 3 cara tersebut 3 cara, tapi bergantung betul. pada betapa lajunya kita boleh jawab Ya betul. soalan tersebut. Kita perlukan pilih yang ketiga-tiga tu ada macam contoh yang pertama tadi kan. Kalau nak gunakan petak 100 agak lambat kan. Jadi mungkin tak sesuai. Kita akan gunakan kaedah sama ada tukarkan pada bentuk pecahan ataupun darabkan dalam bentuk lazim. Bergantung kepada keupayaan murid tersebut. Okey, baik. Baik, mungkin kita nak tengok. Baik. Dah siap? Okey. Okey, siapa yang dah siap? Kita akan cuba tanya. Okey. Ya. Siapa yang dah siap? Siapa yang nak dah cuba? siap? Okey, saya nampak Sarah angkat tangan Ego. Sarah angkat tangan. Orang lain dah sedia ke belum? Okey, Sarah angkat tangan. Okey, Sarah. Sarah jawab soalan yang ni 0.6 darab dengan 0.39. Apa jawapannya Sarah? Jawapannya ialah 0.234. 0.234. Kita semak jawapan Syam, betul tak? 0.234. Wah, betul. Tahniah untuk Sarah. Baik, kena bagi Sean. Okey, kita bagi 1 butang Ego. Kita kena bagi butang pada orang yang boleh menjawab dengan tepat. Okey, tadi baik, siapa ada Sarah nama Amanda? Sarah? Okey, Okey, tahniah. Sarah dah dapat 1 butang. Okey, 1 butang. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, baik. Sedia? 4.5 darab dengan 26.13 gram. Kena bagi masa. Okey, cuba kira. Yang di rumah, yang di dalam talian, cuba kira. Cuba Ini dapatkan jawapan yang tepat. Untuk yang ni saya rasa Ego, cara yang berdasarkan apa yang cikgu dah terangkan tadi, saya rasa cara yang paling cepat adalah menggunakan teknik apa tadi? Nombor lazim Bentuk lazim. Bentuk lazim. Bentuk lazim. Kan? Betul, betul. Sebab kalau bentuk kita lazim. gunakan yang kotak 100 tu, maksudnya akan ambil masa Ego. Betul. Baik. Ada yang dah angkat tangan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba soalan ni? Okey. Is Iman. Okey, Is Iman. Kita bagi peluang pada Is Iman. Okey, Is Iman apa jawapannya? Jawapannya ialah 117.585 gram. 117.585 gram. Baik, tepat jawapannya Sean. Tahniah kepada untuk anda. Is Iman. Baik, Okey. 1 butang untuk Is Iman. Baik. Satu lagi peringatan untuk murid-murid. Apabila kita mendarab dengan ada nilai ataupun ada unit di situ, jawapan kita kena letakkan unit. Sebab di sini tak ada unit. Okey, kita mendarabkan angka nombor dengan nombor, tetapi di sini ada nombor dengan unit. Kita mendarabkan dengan nombor yang ada unit. Jadi jawapan kita kena ada unit juga. Okey? Itu ingatan untuk semua. Baik, soalan yang ketiga. 0.3 darab dengan 1.32 kilometer. Baik. Cuba cari jawapan. Ya, yang di rumah pun boleh cuba Boleh untuk cuba. menjawab dan nanti kita akan bandingkan jawapan kita. Betul. Yang ni pun ada unit Sean eh? Tadi ada gram, ni ada kilometer. Jadi pastikan tulis unit. Ya. Siapa yang dah dapat boleh angkat tangan. Baik. Baik, okey. Dah ada Amanda, Damia, Uzair. Okey, Uzair. Kita bagi Uzair untuk menjawab soalan ini. Jawapan saya ialah 0.396 kilometer.
Tahniah Uzair. Betul. 0. Betul ke? Cikgu cakap betul. Kita semak jawapan dulu. Okey. 0.396 km. Betul. Okey. Tahniah untuk Uzair. Dapat satu butang, Ibu? Satu butang juga Okey. untuk Uzair. Baik. Seterusnya, soalan yang keempat. Baik, soalan yang keempat dalam bentuk ayat penyelesaian masalah. Tinggi Syahril ialah 1.65 meter. Tinggi adiknya ialah 0.8 daripada tinggi Syahril. Berapakah tinggi adik Syahril? Baik. Di sini ada satu kata kunci, Sean. Ya. Dan murid-murid yang ada di rumah dan juga dalam talian, kata kunci di sini adalah daripada. Daripada itu menunjukkan operasi mendarab. Okey. Jadi di situ ada kata kunci. Dan bila kita dapat kata kunci, kita tahu untuk dapat soalan ini, kita perlu gunakan operasi mendarab. Jadi di sini 1.65 meter darab dengan 0.8. Kita cuba cari jawapan. 1.65 meter darab dengan 0.8. Sama apa juga. yang saya perasan pun cikgu ada unit di sana, cikgu. Betul, Sean. Ada unit. Jadi jawapan kita kena tulis unit. Okey, cikgu. Okey, jom kita semak sama ada yang dah ada jawapan tu boleh terus angkat tangan. Baik. Ya. Yang dah dapat boleh angkat tangan. Kita nak tengok siapa yang boleh jawab soalan ini. Baik. Okey, Damia. Damia dah angkat dari tadi lagi. Okey, Damia. Apa jawapannya, Damia? Jawapannya ialah 1.32 meter. 1.32 meter. Kita semak jawapan. Betul ke? Baik. 1.32 meter. Tahniah untuk Damia. Tepat sekali. Tepat sekali. Satu butang, Baik, Ibu. satu butang. Layak. Jadi, kita nampak di situ empat-empat ada butang. Ada butang. Tahniah untuk okey. keempat-empatnya. Tahniah. Mungkin yang ada di rumah pun boleh dapat jawapan dengan siapa dengan mereka-mereka yang ada di dalam talian, Sean. Ya, cikgu. Dan sebelum kita berehat, cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit ulasan kepada apa yang kita dah belajar untuk segmen ini, cikgu. Baik, untuk mendarab, kita ada 3 cara seperti yang cikgu beritahu tadi. Ya. Jadi kita kena pilih yang terbaik dan tercepat. Sebab ada banyak cara dalam mendarab. Kalau ikut mendarab kita ada sebenarnya ada 20 cara, Sean. Wih, 20, cikgu? Yes, 20 cara. Baik, 20 cara terkejut kan? Baik. Dan kita kena pilih yang terpantas sebab kita perlu mendapatkan jawapan dengan cara yang terpantas dan ikut kesesuaian soalan. Ya. Jadi, itu yang penting dalam pemilihan jawapan ataupun pemilihan cara pengiraan. Didik TV KPM